InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang sifat-sifat yang kita kena jauhi dalam hidup kita, sebagaimana Nabi SAW dia mengingatkan kepada kita tentang perkara yang babun majaa fi wasfi ahli syarri. Mana hadis ni hadis yang mensifatkan orang jahat ataupun akhlak yang buruk, akhlak yang tak elok. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, jahat itu ialah sifat lawan baik. Baik lawan dia jahat, jahat lawan dia baik. Dan jahat itu banyak manusia yang bersifat dengan dia, sebagaimana juga baik itu banyak juga orang yang bersifat dengan dia. Kalau di kampung tu, kalau di tempat kita ni, ramai orang yang baik, tapi ada juga yang jahat. Itu lumrah biasa, lumrah biasa. Syaitan ni dia, selagi dia hidup, selagi dia ada, dia akan bekerja untuk nak tarik orang supaya menjadi jahat. Dan jahat itu ada jahat besar dan ada jahat kecil. Macam ada juga dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar minum arak, berzina, berjudi. Dan di sana ada juga dosa kecil. Dosa-dosa yang kita buat tadi dihilangkan dengan hanyalah dengan istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ialah dosa kecil. Dosa besar tu selain daripada Nabi sebut, antara perkara 7 perkara, istanibus sab'al mubiqat, 7 perkara yang boleh membawa kamu kepada kebinasaan atau kerosakan, yang dianggap sebahagian daripada kabair, dosa besar. Asyirku billah, syirik dengan Allah. Syurbul kham, minum arak, berzina, berjudi, itu adalah merupakan sihir, bunuh orang. Dan ada yang kecil, ada yang besar, sebagaimana jahat kita juga. Dan baik itu ada yang baik banyak dan ada yang baik sedikit. Baik pun sama, ada derajat dia. Ada yang baik yang paling banyak, tinggi, itu paling tinggi sekali baik dia. Dan baik yang kecil pun ada juga. Macam kita buang sampah, duri tepi jalan, itu sekecil-kecil lah kita kata kebaikan yang kita buat. Yang besar sekali kebaikan kita ialah menegakkan agama Allah, berjihad li'ala'i kalimatillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baik dan jahat itu ada berpangkat rendah dan ada pangkat tinggi. Maka pada bab ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi
akan hadis yang memberi khabarkan pada kita sifat jahat, bahkan sejahat-jahat pula. Dan hadis ini menceritakan tentang ada yang dinyatakan sejahat-jahat perangai ataupun sifat yang perlu kita kena jauh, perlu kita kena hindarkan. An Asma binti Umais qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal abdu abdun takhayyala waqtala wa nasal kabiral muta'al. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabiah, seorang sahabat Nabi, nama dia ialah Asma binti Umais. Asma binti Umais ni salah seorang perempuan yang memeluk Islam yang terawal. Dia masuk Islam ketika di rumah Al-Arqam bin Arqam Labid. Ketika peringkat awal lagi dia memeluk Islam. Dan Asma binti Umais ni juga pernah berhijrah ke Habsyah, dan juga selepas itu berhijrah ke Madinah. Asma binti Umais ini ialah dia pernah berkahwin dengan Ja'far bin Abi Talib. Setelah Ja'far meninggal syahid dalam peperangan Mu'tah, maka dia berkahwin pula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu pula dia berkahwin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Dia merupakan seorang sahabiah, seorang sahabat Nabi yang agung lah, ya. Asma kata, aku telah dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejahat-jahat hamba Allah itu ialah hamba yang sombong dan menyombongkan diri, dan lupa ia akan Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi. Itu Nabi kata, maknanya bi'sal abdu abdun takhayyala waqtal. Sejahat-jahat hamba ini ialah hamba yang sombong dan yang membesar diri, yang sombong. Dah begitu, wa nasa kabiral muta'al, dia lupa pula kepada Tuhan yang maha tinggi. Dia lupa, dia sombong, dia tak sedar yang ada lagi Tuhan yang maha tinggi. Sungguhnya sifat sombong itu satu sifat yang sangat keji pada akal dan syarak dan adat. Sombong ni syarak tu confirm lah, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala tak suka. Akal pun kita tak boleh terima orang yang sombong. Akal pun kita tak boleh terima. Maksud dia di segi akal kita, kalau ada orang jiran kita ke, orang kampung kita ke, dia sombong,
Kita duk fikir dia sombong-sombong, terang mana sangat dia sombong. Terang mana sangat dia sombong. Kita fikir. Kalau dia fikir, dia kata dia rasakan dia kaya, minta katakan, ada orang lebih kaya daripada dia. Akal kata, alright, dia fikir rumah dia besar, ada orang lebih besar daripada dia. Buat pasal dia sombong, pasal dia pangkat, ada orang lebih pangkat daripada dia. Segi akal pun tak boleh terima orang sombong. Kemudian pula di segi adatnya, orang sombong ni dari segi adat pun tak boleh terima. Kita sombong macam mana sekalipun, satu hari satu ketika kita berhajat dengan orang. Kerana tuan-tuan, hidup kita ni sebenarnya dia tidak selalunya senang, maksud dia. Hidup kita ni tak, hidup kita ni macam roda. Ada ketika roda tayar kita tu dia sebelah bawah. Ada ketika roda tu sebelah atas bunga dia. Kita pun sama. Hidup kita ni tidaklah orang kata sepanjang senang. Ada ketika yang kita ini susah. Kalau dalam seminggu ni kita katakan, bermula daripada hari Senin sampai hari Senin pula, ada hari yang kita bergembira, hari tak ada masalah banyak. Ada hari yang kita susah hati. Ada hari yang kita sihat segar elok. Ada hari yang kita tak sihat, lumrah biasa. Sama juga kalau kita sombong dengan orang adat, kita tak boleh terima. Yang adat tak boleh terima. Ya, kamu nak sombong, mungkin satu hari nanti kamu berhajat dengan orang, kamu memerlukan orang, kamu lulus orang, kamu nak minta pertolongan daripada orang. Oh, kamu fikirkan, kamu kata kamu sombong, kamu berharta, kamu duit banyak, bla 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 sebagainya, tak perlu hajat orang. Tak. Ada ketika nanti kamu berhajat dengan orang. Ada berhajat dengan orang. Mungkin kadang-kadang waktu kamu mati, kamu sakit, benda-benda yang menimpa kepada kamu dengan tak semena-mena, maka kamu akan berhajat nak dengan orang. Jadi adat pun tak boleh kita sombong dengan orang. Di segi adat, di segi lumrah biasa, kita tak boleh untuk nak sombong dengan orang. Sesungguhnya keji tetapi banyak manusia yang telah dihinggap oleh sombong itu. Walaupun sombong ni perbuatan yang Allah Ta'ala marah, keji di segi syarak, keji di segi adatnya, keji dari segi akalnya, tapi ramai juga orang tetap sifat sombong. Walaupun dia tahu kita sombong macam ni, walaupun kita ada, tetap juga dihinggapkan dengan penyakit seperti begini. Hatta kepada orang yang berilmu, orang alim, dia ada sombong cara dia. Dia ada sombong, dia pelekeh, tu ustaz tu tak pandai, dia mengaji kitab tak banyak, aku mengaji kitab banyak. Ustaz tu dia mengaji dalam negeri ya, tak pergi negara Arab. Ustaz tu mengaji satu pondok ya, aku banyak pondok. Ustaz tu dia tak mengaji pondok mana, pondok derian ya. Dia atau pondok telefonnya, dia tak mengaji, dia pelekeh orang. Itu orang ilmu, orang ada alim. Dia tu ada nahu pun tak kemas, tak hebat-hebat mana, fiqah pun tak. Dia tutup perangai orang ni, cara syaitan. Dia nak hasut manusia tu supaya kita itu bersifat dengan sombong. Tu orang ilmu. Orang ilmu cara syaitan dia, macam mana cara untuk dia nak rosakkan orang ilmu tadi.
hatta kepada orang yang tahu akan balanya, sehingga kepada orang yang tahu akan sebesar-besar sifat maksiat. Yang paling teruk sekali macam ustaz ni dan saya kan, kita tahu bahayanya sifat sombong. Kadang-kadang kita disifat sombong, kita tahu buruknya Tuhan marah, tak dibenarkan, mak ni kita mengaji ni, tapi kita sendiri bersifat sombong. Kita sendiri yang bersifat sombong. Apatah lagi orang yang jahil lebih suka sombong itu hingga ke atasnya. Kalau orang alim pun terpalit, terkena dengan sifat sombong, terlahan lagi orang yang jahil. Orang jahil. Orang jahil. Kalau orang yang alim pun boleh kena dengan sifat sombong macam ni, maka setentulah orang yang jahil perlahan lagi akan kena dengan sifat ini. Apabila seorang itu telah memakai dengan pakaian yang bagus, elok, pakaian dia elok, cantik, mahal, maka waktu itu dia akan rasa dia sombong. Dia tengok kawan dia pakai tak elok, kawan dia pakai baju murah, kawan dia pakai kereta murah, kawan dia pakai motor buruk. Ni sifat-sifat sombong di lintasan macam tu. Kalau setakat lintasan syaitan tu tak apa. Tu benda lumrah biasa syaitan ni. Yang paling takut sekali kita zahirkan mulut kita. Apalah kau ni, tengok aku kereta elok, rumah elok, bagainya ni. Jadi tu dah sampai kepada keluar mulut. Kau setakat lintasan tu tak apa lagi, tu biasalah sebagai kita manusia insan yang biasa ni. Jangan sampai kita keluar mulut kita. Mulut kita, ataupun kita naik kereta, kita tengok orang naik motor saja kita tahu air lopak tu ada, kita bukan tak sengaja kita langgar. Itu tak pasal apa aku naik kereta, tu sombong. Tu sombong yang dicela oleh agama. Kalau terkena kebetulan dia naik tak nampak, tu soal lain lah. Itu yang digambarkan begitu. Cukup pula banyak uang dalam poketnya. Ada pula uang, duit banyak. Selalunya orang sombong ni orang kaya. Orang miskin jangan sombong. Tapi kena ingat, antara yang Nabi marah ialah dahlah miskin sombong. Tu teruk tu. Dahlah miskin sombong pula. Tapi kebiasaannya hak yang sombong ni orang kaya, dia duit banyak. Duit banyak. Dia boleh kadang-kadang tu dia boleh terkah orang, dia boleh tengking orang, dia duit banyak kan. Sombong. Di selalunya apabila orang yang dia sebut tadi banyak uang dalam poketnya. Bertambah pula ada khadam yang mengikut dari belakangnya, ia pun membuat jalan menghentakkan kakinya. Habis lagi pula ada bodyguard sampai 4-5 orang dengan dia tu, lagi dia rasa sombong. Dia rasa sombong. Orang tak boleh rapat dengan dia, orang tak boleh dekat dengan dia. Dan mendongakkan muncung. Hentak kaki berjalan pun dengan cara hentak kaki lah. Nak tunjukkan hentak kaki. Kemudian jalan pula dengan dongak ke atas. Mana tak nak tegur, jalan straight ya. Tak nak tengok kiri kanan. Itu tanda orang sombong. Kan? Dan buat cakap keras. Cakap pula keras dengan suara yang tinggi. Yang tak sepatutnya bercakap keras. Tanya pun dengan berapa harga ni? Apa maknanya sombong cakap gitu. Itu kita
nak ciri-ciri yang dihulaikan dengan cara detail berkenaan dengan orang yang sifat sombong tadi. Dan memandang dengan jelikan mata. Dia orang kata apa? Pandang sebelah kiri ya, pandang orang kata buat dengan memek muka dia lah. Dengan mata dia, dengan buat gitu. Jadi orang tengok itu adalah watak-watak rupa perangai orang yang sombong tadi. Apabila sudah ada seorang itu dilihat yang demikian, maka ialah orang yang sudah dihinggap oleh sombong. Kalau ada sifat yang macam tu, maka orang ini sudah dianggap sebagai orang yang sombong. Sekiranya terkena ke atas diri sendiri, lalu teringat akan yang demikian itu sifat sombong, maka hendaklah segera dihalaukan dia dengan membuat jalan yang betul dan rupa tawadhu. Maksudnya kalau kita aku tadi berasa cakap kasar lah dengan dia tadi. Jadi dia balik, maksud dia balik ke pangkal jalan. Pergi minta maaf balik dengan dia. Saya tadi tersilap cakap kasar tadi pasal ni. Dia mana tarik balik lah. Ataupun dia tadi pergi lajak tak tegur, sedangkan orang tu dia kenal dia, ataupun orang tu panggil dia, dia buat tak tahu. Aku ni rasa sombong tadi. Jadi dia tarik balik sifat itu, kembali ke jalan asal dia untuk balik menjadi orang yang tawadhu. Dan rundukkan muka, mana tundukkan muka dia. Tadi pula apa dia buat dongak ke atas, tak tengok orang, tak tengok orang. Yang ni dia rasa jalan dengan tawadhu. Dia patah balik dan buat jalan perlahan. Jadi dia jalan dalam keadaan sombong, maka dia pun tukar sifat ni tadi menjadi orang yang berjalan dengan elok. Kemudian dia buat bercakap secara beradab. Jadi dia berperangai balik cakap dengan cara beradab. Jangan dikamukan orang yang tidak patut dikamukan. Maksud dia kita bercakap dengan orang tua. Takkanlah kita nak gunakan kamu. Kita gunakan istilah apa dia? Pak Long ke sini, angah ke, along ke, panggilan yang tanda hormat kita dengan dia. Bukan kita apabila kita bercakap tu tak sepatutnya kita guna kamu ni mungkin sama-sama kita, sama-sama dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua daripada kita, lebih mulia daripada kita, maka kita tak gunakan. Kalau selama ni kita dah cakap begitu, maka kita patah balik untuk kita supaya tidak bersikap sedemikian rupa. Biar memandang orang dengan berhadapan muka. Ataupun selama ni dia sombong, kita dia tak jalan, dia tak tengok orang, kemudian dia kali ni dia memandang orang, tengok orang. Tak boleh. Kita katakan dia jalan straight, dia tak tengok orang, tak tengok orang, kata tak tegur orang. Ini sombong. Jadi dia teringat, dia kata, ini perbuatan yang tak baik, maka dia ubahkan perangai dia yang selama ni tak bertegur orang kepada bertegur orang. Jangan jeling, jangan cakap dengan memberi pipi kepadanya. Maksud dia cakap kita tak tengok muka dia. Kerana Nabi SAW ni tuan-tuan, dia bila dia bercakap dengan orang, dia akan menghadap muka sahabat dia.
dia tak akan beralih muka dia tadi melainkan setelah selesai dia bercakap. Bila cakap dengan orang tu, dia akan tengok muka, kemudian habis barulah dia paling ke lain sifat Nabi. Tu Nabi ajar, jangan orang sombong ni bila dia cakap cakap sambil bercakap dia duk nulis ni, muka dia tengok ke bawah, mulut dia keluar, tu sombong, tu tak boleh, tu Nabi marah. Bila kita bercakap, tengok muka orang yang kita bercakap tadi. Biar bercakap duduk sama duduk. Biarlah kita bercakap tu, kita duduk sama duduk, tanda hormat. Itu tanda dengan dia. Ataupun berdiri sama berdiri. Jangan pula dia duduk, kita berdiri, ataupun dia berdiri, kita duduk. Biar sama, nak nampak. Kecuali kalau hak yang kita pergi ziarah tu atau bercakap dengan dia tu uzur, tu lain lah. Ataupun kita mampu boleh duduk sebelah dia, cantik, elok. Tu Islam aja itu pada kita. Maka boleh seorang yang sombong itu menghalau sombong yang hinggap ke atasnya dengan sebab ingat akan Tuhan yang besar lagi maha tinggi. Ini dia cara formula nak mengatasi sifat sombong ni. Ialah apa dia? Kita kena ingat ada Tuhan yang lebih tinggi daripada kita. Ada Tuhan yang besar daripada kita. Tu cara dia. Jangan kita sombong orang. Kerana kita sombong orang, kalau kita anggap kita ada kuasa, ada orang lebih berkuasa daripada kita. Kalau kita anggap ada orang lebih kaya daripada kita, Allah Ta'ala lebih kaya daripada kita. Jangan kamu sombonglah. Allah Ta'ala boleh tarik dengan sekelip mata kuasa dengan kamu. Allah Ta'ala boleh tarik dengan kekayaan yang ada kepada kamu dengan sekelip mata. Macam berlaku di Turki baru ni, sampai mati 50,000 orang. Yang rumah yang teruk-teruknya ialah rumah orang kaya. Rumah orang kaya. Duduk bangunan-bangunan tinggi sebagainya. Orang miskin tak ada apa-apa pasal dia duduk bangunan rendah saja. Tu jangan. Sebab tu kita katakan kita jangan sombong. Allah Ta'ala boleh tarik sekelip mata dengan kita. Bukan berarti hak orang kena musibah tu Allah Ta'ala murka pada dia. Tapi nak bagi tahunya kita tak boleh. Tuhan nak boleh tarik nikmat itu dengan sekelip mata. Nikmat kita sihat, kita boleh berjalan dengan elok ni, Tuhan boleh tarik sekelip mata. Bangun-bangun boleh tidur, na'udzubillah, lumpuh kita katakan, herot mulut, tangan dia lembek kita kata. Itu semua boleh jadi belaka, boleh berlaku belaka kalau kita sifat sombong begitu. Jangan kita sombong. Satu, kita kena ingat Tuhan maha tinggi, dan ingat serta takut akan azabnya. Yang kedua, cara nak atasi ni tadi, kamu kena ingat takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala duk tunggu balasan azab kepada orang yang sombong. Yang ketiga, kata di sini, ingatlah ini merupakan tegahan Allah. Sombong ni sifat yang Allah Ta'ala marah, yang Allah Ta'ala tak suka. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah Ta'ala tak suka dengan orang yang bersifat sombong ni tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan berjalan kamu hai anak Adam di atas muka bumi hal keadaan yang sombong, kerana bahawasanya engkau tak akan boleh melubangkan bumi
dengan hentakkan kakimu dan tak akan sampai setinggi gunung congak muncungmu. Tu ayat ni, ayat surah Al-Isra ayat 37. Allah Ta'ala kata, wala tamshi fil ardi marha, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan kamu sombong. Macam sombong dia apa? Macam kamu hentak kaki. Kalau zaman-zaman jahiliah dulu, orang perempuan dia berjalan hentak kaki tu pasal dia pakai gelang locik. Gelang locik, kaki locik apa? Rantai locik kan? Supaya nak bagi dengar, tengok orang tengok, oh dekat dia tu ada gelang locik, ada pandang rantai locik, dia nak tengok. Tu satu hal. Yang keduanya ialah kalau orang jalan tu hentak jalan tu, itu juga tu tanda sombong. Dan Allah Ta'ala kata, kamu jalan sombong macam mana pun, dia kata apa? Kamu tak akan dapat untuk nak melubangkan bumi kamu. Kamu hentak dan apa bumi tak berlubang dengan sebab hentakkan kaki kamu. Dan juga kamu jalan sombong, kamu rasa berdongak kepala kamu tadi, muncung kepala kamu, muncung hidung, mulut kamu tak sampai ke langit. Itu satu, orang kata apa, Allah Ta'ala memberikan satu perumpamaan, peringatan, jangan kita sombong, dia kata. Maka dengan sepotong ayat ni, kata pengarang ini, boleh jadi penghalau sombong bagi orang berakal. Bagi orang berakal, dia tengok ayat ini, dia tahu dah dia tak akan bersifat sombong. Sebab tu kita, cara nak mengubat diri kita supaya kita tidak ada ni sifat sombong, kita tengok ayat ini tadi. Dan juga boleh menjadi penghalau sombong dengan sabda Nabi di atas. Juga boleh juga menjadikan apa sombong, sifat sombong itu dapat dihalau daripada diri kita ni tadi dengan hadis yang kita baca, iaitu yang Nabi mengatakan bi'sal abd, seburuk-buruk hamba itu abdun takhayyala, maknanya seorang seburuk-buruk hamba tadi ialah hamba yang membesar diri dan waqtala, dan dia juga membesar diri dan sombong. Sabda Nabi lagi, Nabi kata bi'sal abdu abdun tajabbara wa tada wa nasyal jabbaral a'la. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang membesar diri dan melampauan, dan lupa ia akan Tuhan yang perkasa lagi maha tinggi. Ini yang disebut sebagai bi'sal abdu tajabbara. Seburuk, sejahat-jahat hamba itu ialah hamba yang keras kepala dan melampauan, dan lupa akan Tuhan yang maha perkasa. Membesar diri dan melampauan pada maksiat itu satu perangai jahat, sejahat-jahat perangai, sangat keji pada syarak dan akal dan adat. Kita dah sebut tadi kan, yang dikatakan besar diri ini sejahat-jahat perangai, buruk, tak boleh terima oleh akal, syarak pun tak boleh terima, adat pun tak boleh terima. Kerana hakikatnya orang yang membesar diri itu, iaitu ia nampakkan dirinya dan beriktikad akan dirinya lebih daripada orang yang mau dilecehnya dan dihinanya. Orang sombong ni sebab apa? Pertama, dia anggap dia itu lebih baik daripada orang lain. Sebab bersombong. Dia sombong tu sebab satu, dia kata si A ni, aku ni lebih alim daripada dia. Itu jadi sombong. Sebab apa sombong? Aku ni lebih cantik daripada dia.
aku ni lebih kaya daripada dia, aku ini lebih alim daripada dia. Dia jadi sombong tu sebab i'tikad cahayaan dia lebih daripada orang yang dia nak lekeh tadi, dia nak pelecehkan tadi. Apakala nampak dirinya besar dan berlebih daripada yang mau dipelecehnya dan dihinanya, maka ia pun mahu menzahirkan seperti yang dinampaknya pada dirinya dan yang diiktikadnya itu. Misalnya kamu nampak ia akan diri lebih mulia dan lebih kaya, tak mau ia buat seperti kuli kepada yang di bawah dia. Jadi itu huraian hak tersebut tadilah. Dia nampak dia lebih kaya, dia lebih hebat. Itu yang menjadikan dia itu bersifat sombong tadi. Dan kalau orang datang kepadanya, maka ianya meminta dimuliakan dan tak mau menghormatkan. Orang sombong ni apa dia? Satu lagi, dia minta orang muliakan, orang hormat dia. Dan dia pula tak menghormat orang. Kalau dia hormat orang, dia kata aku sama level dengan dia ya. Perangai dia ni dia hendakkan pada orang hormat dia. Orang hormat dia. Orang bangun, orang beritipan, orang cium dia dan sebagainya, dia nak hormat. Tapi dia pula tak nak hormat orang. Dia nak suruh orang yang hormat. Ni perangai. Yang antara yang kita disebut tadi ialah yang jadi macam tu, dia nak supaya orang hormat dia, dan dia pula tak nak hormat orang lain. Dia pula tak nak hormat orang lain. Dan menanti orang memberi salam kepadanya dulu. Ini pun ciri lagi dia sombong tadi. Dia nak supaya orang yang beri salam pada dia dulu. Sebab tu Sayyidina Ali kata, ciri orang yang tak sombong ini, dia bila berjumpa dengan orang, dialah orang yang beri salam dulu. Ini juga yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri orang yang sombong lagi, apabila ciri orang yang tak sombong, tawaduk ni. Sombong ni lawan dia tawaduk. Ciri orang yang tawaduk, yang tak sombong ini ialah apabila dia datang ke satu majlis, orang tak sediakan kepada tempat kepada dia pun, dia tak kisah, dia tetap hadir juga, datang. Itu maksud gitu. Itu ciri orang tak sombong. Yang ketiganya kata Sayyidina Ali, ciri orang yang tawaduk, orang yang tak sombong, apa saja orang yang jamu dia makan tanpa menghina makanan tersebut. Makanan tersebut, kalaupun tak nak makan pun, dia tak hina makanan tadi. Jadi tak adalah kita orang tak makan budu kan, kita orang hidang budu, kita hina budu. Tak ada. Nabi SAW ketika baginda dia waktu berhijrah, dia singgah di rumah Zakaria Al-Ansari. Ketika itu dijamu kepadanya, antaranya ialah bawang. Nabi tak makan bawang mentah. Bila tengok, Nabi tak hina. Nabi dia tanya pasal apa tak makan. Tak eloklah, pasal aku sering duduk berhubung dengan Allah Ta'ala. Jadi Nabi tak hina. Itulah contoh dia. Contoh dia. Jadi kita pun kalau nak makan benda busuk-busuk, petai dan sebagainya tu, pastikan gosok gigi dia elok lah. Takut waktu tarawih tu duduk sujud lama kan, member sebelah tak selesa kan, member sebelah tak selesa waktu kita sujud tu, bau mulut kan, mulut tu. Tapi kita tak boleh hina makanan tadi kan. Ni orang yang sombong ni, dia nak supaya orang yang beri salam pada dia. Dia nak orang hormat dia. Dia tak hormat orang. Dan dia pula tak nak berebut nak beri salam ke orang. Sebaliknya dia nak tunggu orang beri salam kepada dia.
Dan mau ia biar orang angkatkan duduk di muka orang-orang. Dia tu nak supaya orang yang angkat dia. Dia angkat dia. Maknanya hormat dia lah. Bukan tadi juga. Dia angkat duduk di muka orang. Dan tak mau ia kata dirinya ada taksir pada segala hajat. Jikalau tersalah sekalipun. Dia tak nak. Orang sombong ni antara lain apa dia tak ngaku dia tu ada silap. Itu sombong. Walaupun dia buat silap. Walaupun buat silap. Dia sadar lah. Kata mungkin saya tersilap. Tak. Mungkin dalam ucapan-ucapan dia tersilap. Orang beritahu silap. Dia tak mengaku silap. Ini orang sombong. Dia tak pernah mengaku dia tu ada cacat. Dia tak nak mengaku. Maka dilindungkannya dan didatangkan dalih dalam cakapnya. Sebaliknya dia akan tak mengaku silap. Baliknya dia akan berhujah mencari jalan-jalan nak bercakap dalih supaya tak nampak yang dia silap. Dia tak mengaku silap. Ini orang yang sombong. Orang yang sombong sifat dia tak mengaku yang dia melakukan kesilapan. Dan jika orang lawan akan dia bertengkar, tidak dibalasnya, dan jika orang memberi nasihat akan dia tak mau ia terima nasihatnya. Orang sombong ni pula dia tak nak dengar nasihat orang. Orang dengar nasihat, orang nasihat dia tak dengar. Ini ciri sombong. Na'udzubillah min zalik. Sifat ni sifat yang kadang-kadang ada juga pada diri saya, pada kita. Sifat manusia ni sifat yang kita kena buat. Kita tak boleh terima orang nak memberikan nasihat ataupun teguran kepada kita. Sekiranya ia pula memberi nasihat, maka memberi nasihat itu dengan keras cakap. Nasihat pula kalau dengan orang dia akan keras. Dia akan cakap dalam bahasa yang keras. Sebab tu dalam Islam dia ajar kepada kita nak nasihat orang ni, kita nasihat dengan dia itu secara seorang lebih baik daripada nasihat dengan cara ramai-ramai. Nasihat dalam bentuk tulisan lebih baik daripada bentuk cakapan tertulis, WhatsApp dan sebagainya, lebih berkesan daripada kita bercakap. Nasihat itu. Nasihat dalam bentuk sindiran lebih baik daripada dalam bentuk orang kata soreh, bentuk secara terang-terang. Kita sindir, kita cerita kisah orang lain tapi sebenarnya cerita bab kepada dia. Itu sindir itu lebih baik daripada kita cakap dalam bentuk bisarahah, dengan bentuk yang orang kata jelas sebut pada dia. Jelas sebut pada dia. Ni kalau ni cirilah tadilah kita sebut sombong kan. Dan jika dilawan atau digalang satu dari cakapnya, maka ia pula marah. Kalau kita pula bantah cakap dia, kita tegur dia, tak boleh dia marah. Dia nak suruh kita dengar hak dia je, hak kita tak mau dengar. Ada kadang-kadang kita mesyuarat ni, ada juga perangai manusia macam tu. Dia nak suruh orang dengar pandangan dia je. Kita pula bagi pandangan, dia tak nak dengar. Itu ciri sombong. Itu ciri orang yang sombong. Dan jika sekiranya ia menjadi guru, tak mau ia bersama-sama dengan orang yang belajar. Kalau dia jadi guru pula, dia tak nak orang kata apa, duduk bersama dengan orang-orang anak murid dia, ataupun tak nak bertegur dengan anak murid dia yang dia ajar.
Maka dihinanya mereka itu dan ditengking herdiknya saja, serta dibangkit-bangkitnya dan diperkulinya. Maka lain ciri yang lain pula, dia cakap, dia tengking, kemudian dia hina, dan memandang ia kepada orang awam semacam memandang keldai, dikata semuanya bodoh. Ciri sombong lagi, dia anggap orang bodoh, semua orang bodoh, orang anggap gitu. Dia anggap kita ni macam keldai. Nanti ciri orang sombong lah. Dan banyak lagi barang yang jadi daripada sifat membesar diri ini. Maka apabila adalah sifat membesar diri itu ada pada seorang, nescaya boleh jadi ia melampau had berbuat maksiat. Itu yang dikatakan tadi, sampai kepada wa nasyal jabbara al-a'la, sehingga dia lupakan Tuhan yang perkasa lagi maha tinggi. Dia sampai dia menjadi orang yang melampau dalam sombongnya. Orang semua dia hina orang, dia herdik orang, dia tak pakai pandangan orang, dia rasa dia terhebat. Ni semuanya ialah menjadikan dia adalah terdiri dari kalangan orang yang melakukan maksiat. Dan seperti sampai mengakunya dirinya Allah. Itu teruk sangat tu. Macam Firaun tu, sombong lah tu. Ana rabbukumul a'la, aku, orang kata apa, yang paling tinggi sekali. Itu sampai ke peringkat begitu. Dan melawan Allah, Rasul, seperti mana Namrud enggan mengaku diri hamba Allah. Itu semuanya ialah sampai kepada orang yang dikatakan tadi hamba yang abdun tajabbara wa'tada, hamba yang melampau had dalam dia telah pun melakukan kesombongan tadi. Baik, sikit lagi ya. Membesar diri atas Allah Ta'ala dan makhluknya. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya, sungguhnya takbur itu dengan iktibar yang ditakburkan atasnya. Kata Imam Ghazali, yang dikatakan takbur itu yang diiktibar apa yang dia sombong tadi. Pertama, membesar diri atas Allah, maka ialah sebusuk-busuk bahagian membesar diri. Ini membesar diri dengan Allah Ta'ala, dia besar diri. Dia membesar sombong terhadap atas Allah. Ini seburuk-buruk manusia sombong yang ni lah, yang jadi kafir tu lah, jadi murtad terus kalau ada macam ni. Dan tidak jadi demikian melainkan kerana semata-mata jahil dan sesat, sebagaimana yang berlaku pada Raja Namrud, iaitu yang dikatakan pada dirinya mau berperang dengan Tuhan. Namrud nak perang dengan Tuhan. Namrud ni berhadapan dengan Nabi Allah Ibrahim, nak perang, nak istilah perang dengan Tuhan. Begitu juga dengan Firaun yang mendakwa dirinya Tuhan. Dirinya Tuhan. Firaun tu yang paling teruk, yang sombong. Dia tu sombong atas Allah Ta'ala, sampai peringkat begitu. Kerana Firaun dia kata, aku boleh hidupkan orang, dia boleh matikan orang. Firaun kata, dia ambil dua orang manusia, seorang dia mati, seorang dia hidupkan. Tengok hak mati, aku boleh tarik nyawa dia. Hidup, tengok aku bagi dia hidup. Itu Firaun, dia sombong, dia kata dia Tuhan, lebih hebat daripada Tuhan. Itu sifat Firaun. Firaun gitu. Bahagian yang kedua, hak tadi dia membesar atas sombong atas Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala itu, ini seburuk-buruk sombong lah. Yang paling teruk sekali dengan Allah Ta'ala pada sombong. Yang ini pula membesar diri atas pesuruh Allah, sombong kepada Nabi-Nabi Rasul, iaitu dengan mengangkat diri dan mengatakan
lebih mulianya, maka tak mau menurut dan menjunjung barang yang disuruh mereka itu, kerana Rasul itu manusia seumpama segala manusia juga. Mereka sombong dengan Rasul. Alah, macam kita Rasul kan, dia pun pergi, dia berkata kat Nabi-Nabi kan, lah macam mana ada kelainan sikit. Apa istimewa yang Rasul tu kat kita? Dia makan, dia minum, dia pergi ke pasar, tak ada apa istimewa. Ini orang sombong. Patutnya utusan Rasul ni mesti lebih dari kami, tak ada lah perangai macam kami. Itu cara orang sombong dengan utusan Allah. Manusia ni hantar macam mana? Kalau hantar malaikat pula, dia tak nak beriman juga dengan malaikat. Kalau Rasul itu bersifat macam malaikat, tak makan, tak minum, tak tidur kan, dia kata pula, lah dia jadi Rasul, kita ni manusia, tabiat kita dengan dia lain. Dia tak ada nafsu, kita ada nafsu. Macam mana kita berzina, dia cegah kita berzina. Kita nak minum arak, dia tak boleh tak makan, tak minum, ada pelekeh gitu pula. Dia kata begitu pula. Ini manusia yang serba tak kena dia nak sombong. Kalau Rasul diutus di kalangan sama macam manusia, dia kata apa pula Rasul patutnya berbeza dengan kami, ada istimewa lebih daripada kami. Ini sifat orang yang nak cari beribu alasan. Maka kerana itulah berpaling ia, dan ada kalanya berpaling ia daripada memikirkan dan menilikkannya, maka jadilah kekal dalam kelam jahil dengan sebab membesar dirinya tadi. Fir'aun, Namrud itu semua orang yang sombong, orang yang akhirnya mereka sesat, dan mereka itu masuk ke dalam neraka. Dan tidak mau ia menurut dengan sebab sangkanya ia lebih benar daripada Nabi dan Rasul-Rasul tadi. Bahagian yang ketiga, membesar diri atas hamba Allah, iaitu yang dikatakannya dirinya lebih baik atau lebih darjat. Ini hak ketiga macam kita lah. Sombong sama-sama makhluk, sama dengan jiran, sama adik-beradik, sama dengan kawan di pejabat, sama dengan rakan sekolah kita. Ini sombong sama-sama makhluk. Hak ketiga ni. Pasal apa? Lebih baik atau lebih darjat. Aku anak orang kaya, aku turunan kaya daripada engkau. Itu sombong manusia. Dan orang lain itu kurang daripadanya, maka jadilah tak mau ia menurut mereka itu. Ya, kadang-kadang memang kita kadang-kadang kita ada cerita bab ni macam tak berlaku. Pokoknya berlakunya tu dah. Berlakunya tu dah. Berlaku. Aduh, kadang-kadang kita kawan-kawan kita waktu sekolah dulu baik sangat. Kan dia ada pangkat besar sebagai duduk di Kuala Lumpur, pangkat besar kan. Jumpa kita buat yang tak kenal. Padahal dia kenal. Ada manusia macam tu. Ni sifat yang macam tu. Padahal kenal kita, bukan tak kenal kita. Ada setengah tu dia tak peduli, walaupun adik kandung dia sendiri pun dia tak peduli. Pasal adik kandung dia miskin, adik kandung dia tu orang yang tak berada, pun dia ada sifat misalnya ni. Na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala bersifat semikian. Dan mengangkat akan dirinya dan merendahkan orang lain, dan membenci ia, itu menyamai mereka itu. Itu semua dia angkat diri dia, sikit-sikit cakap nak duk cerita kelebihan anak dia, kelebihan harta dia banyak, duk cerita bab gitu. Duk cerita bab itu, saya nak harta, sini harta banyak. Tapi kebanyakan kalau jenis duk cerita banyak-banyak ni dia yang kedekut sebenarnya. Saya tengok pengalaman ni, orang-orang duk cerita saya ni ladang saya banyak-banyak ni. Infak haram tak bagi tu. Duk cerita hak kaya dia. Sebanyakkan saya tengok pengalaman ni. Kalau hak jenis pemurah ni dia tak cakap banyak. Dia tak cakap banyak kan? Dia tak cakap banyak. Dia tak ceritalah berapa harta dan sebagainya. Satu bagi. Ada cerita ni, perniagaan saya luar negara ni bla bla bla. Tak ada belaka. Tu orang yang
membesar diri sesama dengan makhluk itu tadi. Jadi kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung lagi